Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 4 April. Kebenaran untuk menunaikan solat di masjid dan surau dengan beberapa kelonggaran susulan fasa peralihan ke endemik bermula Jumaat lalu seharusnya dimanfaat umat Islam untuk mengimarahkan kembali institusi ibadat tersebut. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arif berkata, peluang itu seharusnya dimanfaat umat Islam untuk terus beramal selain mengikuti kelas-kelas agama yang dianjurkan sepanjang bulan Ramadan. Saya harap Ramadan ini kita manfaatkan karena kita sudah diberikan kelonggaran, misalnya kelonggaran untuk berjamaah di masjid dan surau. Manfaatkanlah, karena sebelum ini kita menginginkan untuk ke masjid, kita tidak boleh ke masjid. Sekarang kita sudah terbuka untuk ke masjid, manfaatkan untuk berjamaah. Beliau menyatakan demikian kepada RTM selepas program sumbangan kurma sempena bulan Ramadan di Kampung Pimping Membakut. Saya sebagai Chinese dalam golongan hidup dengan ini kaum Muslim semua, memang saya bangga lah sebab dalam kami punya sana semua Malay, Chinese semua okey punya. Kalau kami yang celebrate, dia orang semua join kami. Bila dia orang yang celebrate, kami pun join dia orang semua lah. I wish mereka semua yang kaum Muslim yang menyambut bulan Ramadan puasa ni selamat menyambut bulan puasa yang mulia ni lah. Dalam keadaan yang begini, saya rasa walaupun kelonggaran telah diberi, saya berharap pada warga saya supaya tetap mengikut SOP lah. Demi untuk keselamatan diri sendiri dan juga keluarga lah. Dengan sumbangan ini saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk YB lah kerana perhatian. YB di kawasan sini dia memang mesra rakyat lah. Jadi dia jaga semua kawasan-kawasan dia. Tempat kawasan saya saja adalah 157 yang menerima. Sekarang ni macam berasa macam lega lah. Lega sudah dapat solat pun sudah dapat rapat-rapat sabkan. Lebih 4,000 ketua isi rumah dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Membakut menerima sumbangan tersebut. Persiapan untuk menyambut bulan Ramadan pada tahun ini disambut secara sederhana tetapi dengan penuh rasa kesyukuran. Rata-rata umat Islam memilih untuk membeli hanya barangan keperluan penting dan bukan berbelanja mengikut kemahuan diri pada program Jualan Keluarga Malaysia PJKM. Bagi persiapan kami di bulan Ramadan tahun ini sederhana saja. Sebab tidak macam tahun lalu kan. Kali ini mungkin ada lain sikit lah. Beli barangan pun untuk keperluan. Macam kami beli hari ini untuk keperluan 1 minggu saja. Nanti minggu lain kami akan beli lagi. Berbaloi lah untuk kami lah. Dia ada kurang sikit kan daripada biasa. Dan 2 tahun kebelakangan sebab tak ada yang berbeza pun. Saya tak over sebab dah biasa kan. So kalau ada barang kurang beli je. Sebab kali ni dah boleh pergi kedai macam biasa. So saya rasa tak ada apa-apa masalah. Macam yang sebelum ni juga. Manalah keperluan harian saja. Sebab kita pun sekarang ekonomi belum stabil lagi kan. Jadi itulah beli apa yang diperlukan sajalah. Patut diteruskan sebab dia menolonglah. Terutama yang berpendapatan rendah gitu. Sepatutnya disambunglah dan diadakan kerap kali lagi. Sepanjang 2 hari sambutan keluarga Malaysia di Bataras amat memberangsangkan kerana harga yang murah seperti barangan asas seperti saza rice dan gula, minyak sangat diperlukan oleh masyarakat. Jualan keluarga Malaysia ini sangat membantu masyarakat terutamanya golongan yang berpendapatan rendah. Sementara itu, para peniaga sekitar Kota Kinabalu berterima kasih kepada kerajaan kerana membenarkan Bazar Ramadan dibuka pada tahun ini selepas 2 tahun ditutup akibat pandemik COVID-19. Tinjauan RTM di Bazar Ramadan Asia City Kota Kinabalu mendapati para peniaga bersyukur dapat berniaga semula sekaligus membantu menambah pendapatan mereka. Ya, kami start di sini sejak tahun 2012 lagi lah di sini. Sepanjang 2 tahun yang tidak dapat menjual tu sebabkan PKP itu memang agak terkacau juga lah kami punya income di sini. Sepanjang bulan puasa kami selalu memang menjual di sini. Jadi sepanjang 2 tahun tu kami tidak dapat menjual. Jadi kami jual hanya untuk yang
keluarga terdekat saja, kawasan-kawasan terdekat begitu. Oh, saya berniaga di ACT dari tahun 2018, tahun 2019. Tahun 2020 saya berniaga di rumah, anda dapat sebab PKP kan. Berita gembira untuk kita lah sebab bagi yang peniaga-peniaga yang buka-buka kem, pasang kem ni kan, dapat berniaga di Bazar Ramadan. Happy lah, dapatlah duit raya. Ini first time kami, first day. Sangat happy sebab finally bazar boleh balik lagi macam dulu. Experience pun quite shock tengok orang lalu lalang, and then hopefully lepas ni dalam jangka sebulan ni bazar Ramadan semua okey lah. Sebelum ini, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK membenarkan para peniaga untuk berniaga semula di Bazar Ramadan Asia City mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Hanya 73 lot gerai dibenarkan disusun mengikut SOP termasuk jarak antara gerai dan penyediaan mengimbas aplikasi MySejahtera bagi mengawal penularan COVID-19. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, Sabah kembali mencatatkan jangkitan di bawah paras 200 kes dengan 167 kes baharu semalam, penurunan 67 kes berbanding sebelum ini. Dalam kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, peratusan jangkitan sporadik juga turun di bawah paras 50% iaitu 43.71%. Sementara itu, Datuk Masidi mengumumkan Sabah turut mengikut langkah Kerajaan Persekutuan melaksanakan prosedur operasi standard SOP Reopening Safely yang dikeluarkan Ketua Pengarah Kesihatan berkuat kuasa 1 April. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Penduduk Beluran yang terkesan dengan bencana banjir pada Januari tahun ini terus mendapat perhatian dan bantuan daripada kerajaan. Sumbangan dan bantuan kerajaan ini bukti keprihatinan dan cakna dengan kesusahan dialami rakyat. Kampung Sungai Memanjang, di mana pada awal tahun ini kampung ini telah dilanda banjir dan ramai penduduk-penduduk yang terkesan. Kerajaan tidak melihat rakyat yang terkesan, yang teruk sekali oleh bencana alam yang tidak diduga ini. So, hari ini kita bersama-sama dengan Majlis Perbendaharaan Sandakan untuk menyampaikan sumbangan yang dahulu kerajaan bantu untuk RM1,000 dan hari ini kita bagi daripada kerajaan RM2,500. Beliau ditemui RTM selepas menyampaikan bantuan bencana banjir keluarga Malaysia kepada 35 ketua isi rumah penduduk kampung Sungai Memanjang di Beluran. Turut diserahkan bantuan bakul prihatin daripada Puspanita Cawangan daerah Sandakan. Ikhlas, tenang, sabar dan reda merupakan ciri-ciri yang perlu ada pada seorang pemanah tradisional. Malah ahli sukan memanah tradisional tidak menggunakan alat bantuan tambahan seperti teropong, sebaliknya ketepatan bidikan diukur menggunakan mata hati semata-mata. Ikuti laporannya bersama wartawan Zarid Sofia Daud. Sukan memanah sememangnya tidak asing lagi bagi masyarakat kini. Malah pada zaman dahulu kala, kemahiran memanah digunakan untuk mempertahankan diri daripada musuh. Tapi kini sesuai dengan peredaran masa, ianya dijadikan sebagai sukan dan aktiviti riadah. Presiden Kelab Memanah Kesatria Kota Kinabalu, Mat Suhaimi Sapi berkata, di samping kos yang agak murah berbanding sukan memanah moden, seorang pemanah dalam sukan memanah tradisional ini perlu mempunyai hubungan kuat antara pemanah, busur serta anak panahnya. Memanah tradisional ni sebenarnya yang kita dapat lihat, dia lebih simple, dia tak memerlukan aksesori yang kompleks untuk membantu panahan. Sebaliknya, memanah tradisional ni dia seolah-olah macam pemanah tu kena ada hubungan dengan panah ni,
dan dia akan memanah ikut gerak hati kan, dan seterusnya tepat ke sasaran. Tambahnya lagi, selain dapat membentuk jati diri dan menerapkan ciri keyakinan yang tinggi dalam sukan memanah tradisional ini, memanah merupakan sunnah bagi umat Islam dalam mempelajari dan menguasainya. Uniknya di dalam kelab pemanah tradisional ini, selain menggunakan alatan memanah tradisional, mereka juga menggunakan busana tradisi dengan tujuan memperkukuhkan lagi rasa jati diri terhadap identiti bangsa sendiri. Bagi ahli kelab yang ditemui, selain dapat mengukuhkan silaturahim dan ukhuwah, sukan ini juga dipilih kerana pelbagai kelebihan yang diperolehi melalui aktiviti ini. Selain daripada sukan memanah ni, sebelum ini kita banyak juga aktiviti yang lain. Kita suka hiking, ikut larian. Bila usia mencapai 60-an ni, kita berusaha cari sukan yang lebih sesuai dengan umur. So kita memilih memanah di samping menjadikan kita untuk memantapkan disiplin, memantapkan kita punya diri sendirilah. Saya mula memanah sejak tahun 2016, time tu umur 10. Memanah lebih sesuai dengan saya. Saya dapat lebih fokus bila memanah. Dapat belajar lebih fokus. Dan banyak dapat beriadah dengan kenal orang ramai gitu, bersosial. Pada mulanya memang risaulah sebab dia macam senjata juga kan. Tapi sebelum diorang menceburi bidang memanah ni memang dibagi kursus dan memang sudah diajarkan diberitahukan tentang bahayanya apa semualah, dan mereka lebih berdisiplin. Tradisional sebenarnya lebih mencabar daripada moden. Dia lebih kepada insting. Tidak ada peralatan-peralatan yang lain untuk tolong kita mendapat bidikan yang tepat lah. Satu lagi kepuasan dia bila kita shoot dengan insting dan kena, itu satu kepuasan lah. Seseorang tu kena juga, baru dia akan faham maksudnya apa yang saya cakapkan ni lah. Sukan memanah bukan sahaja boleh dijadikan sebagai aktiviti riadah, namun ianya dapat meningkatkan daya tumpuan dan juga membentuk disiplin diri untuk menjadi insan yang lebih baik. Zari Sofia Daud, Kota Kinabalu untuk Berita RTM. Baik saudara, sekian Berita Pagi Sabah kali ini. Teruskan bersama Berita RTM untuk maklumat sahih. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat. Negara tercinta, aku bangga menjadi warganya. Walaupun pelbagai budaya, semua hidup rukun dan harmoni. Ada gurau senda, musik dan mengusik, terjalin hubungan mesra. Toleransi hebat, berjiwa perkasa, demi bumi hijau